Hai, pandemik coronavirus ini telah menyebabkan 90% daripada penduduk dunia berkurung di dalam rumah. Jadi, kita hanya dapat mendengar apa yang berlaku di luar rumah. Jadi, apa yang berlaku di dalam rumah-rumah kita dan orang di sekeliling kita. Dan 90% daripada penduduk dunia berada di dalam sektor employment atau pekerjaan. Dan apa yang terjadi di dalam sektor pekerjaan? Persoalannya. Dan masyarakat dunia mengalami depresi antarabangsa. Dan persoalannya apa yang berlaku di Malaysia? Mari kita kupaskan di dalam Pillow Talk ni. So stay tuned. Stay tuned, bring your own pillow. Hai, selamat malam semua. Hai, bertemu dalam rancangan Pillow Talk. Okey, kali ini kita akan membincangkan tentang keadaan trend semasa. Okey. So, seperti anda lihat tadi, kita telah mengalami pandemik, iaitu keadaan di mana seluruh penduduk dunia mengalami lockdown ataupun terkurung di dalam rumah, dipenjara kerana virus ini. So, macam-macam berlaku di dalam ekonomi, di dalam sektor pekerjaan, perindustrian dan juga di dalam sosial. Okey, so sebelum tu kita minum dulu. So, sponsor kita pada hari ini untuk minuman kita adalah daripada Vergol. Okay, Vergol Organic Green Tea. Okay, so terima kasih kepada penaja kita. Dan kita akan lihat apakah sebenarnya yang berlaku di dalam Malaysia secara khususnya hari ini. So kita di dalam kaca TV, di dalam internet, kita dapat melihat apa yang terjadi di dalam dunia luar. Apa yang terjadi di hospital dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di dalam rumah-rumah kita, di dalam kejiranan kita. Okay? So di sini saya ingin berkongsi sedikit pencarian saya daripada Google Trend, iaitu apakah majoriti masyarakat dunia ataupun kita cakap Malaysia, apakah yang mereka mencari ataupun apa yang mereka buat di dalam talian ataupun online, apakah aktiviti-aktiviti mereka. Okay? So sebelum tu, anda semua boleh shout out dekat komen anda semua dari mana, so supaya kita dapat tengoklah kawasan-kawasan yang mana yang boleh relate dengan apa yang saya cakap ni. So kalau anda daripada Malaysia, cakap daripada negeri mana, daerah mana. Kalau anda daripada Brunei, daerah mana, semua komen di bawah komen. Okay. So pertama sekali di Malaysia, kita dapat tengok aktiviti yang top 5 di Malaysia. Setelah sebulan lebih, hampir 2 bulan, kita terkurung di dalam rumah. So apa sebenarnya masyarakat Malaysia ni buat?
Okay, mengikut Google Trend, masyarakat Malaysia yang paling first kali on the top rate adalah shopping. Mereka of course lah duduk rumah, ada yang ada duit, so mereka shopping. So apa benda yang mereka shopping ni, apa benda carian yang paling tinggi? Mereka kebanyakan orang di Malaysia lah, mereka shopping basikal ataupun bike. Saya tak pasti, mungkin bike yang kita boleh bersukan di dalam rumah. So maksudnya di sini mereka sangat concern tentang kesihatan atau fitness. Yang mana di dalam rumah mereka ingin bersenam lah. Shopping, mereka banyak membeli secara online, itu banyak bike lah. So itu trend yang paling tinggi. Kemudian trend search adalah IKEA. Shopping IKEA. So apa yang mereka cari di IKEA ni? Rupanya kalau di Malaysia mereka mencari katil dan juga meja study. So saya tak pasti apa yang mereka buat. Mungkin katil, majoriti kita menghabiskan masa hari-hari kita di atas katil. Mungkin dan juga meja study. Mungkin ada yang ingin bekerja dari rumah, so mereka membeli meja study daripada IKEA. Dan juga carian yang ini antara yang menarik lah, meatball IKEA. So ini trending nombor 1, IKEA meatball. So sama ada orang mencari resepinya ataupun membeli secara online lah. Okay. Kemudian yang kedua adalah marketing ataupun sales strategy. So mereka mencari tentang sales strategy, marketing, iaitu macam mana untuk meningkatkan jualan, macam mana untuk memasarkan perniagaan mereka. So ini yang top second aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia lah. Yang ketiga adalah bantuan ataupun KWSP ataupun Perkeso, ataupun carian tentang account keeping ataupun bank saving. Iaitu mungkin ini adalah orang yang concern tentang simpanan bank ataupun bagaimana untuk mendapatkan duit lebih. Mungkin PKP ataupun di dalam perkurungan ni, so mereka telah simpanan telah habis ataupun duit telah habis. So mereka mencari alternatif apa yang dapat menyimpan duit dan juga meningkatkan pendapatan mereka lah. Okey. Itulah antara carian yang ketiga terbanyak. Dan yang keempat adalah carian tentang YouTube, MP3, filem, download, Netflix. So itu adalah carian yang keempat terbanyak lah. Itu mungkin more to entertainment lah. So mungkin mereka bosan. Jadi mereka mencari YouTube, MP3, filem untuk di-download dan sebagainya. Okay, so next is ini menarik apa yang aktiviti yang dibuat dalam rumah. Carian tentang tepung, kuih, roti, resepi, goreng, nasi, cheese. So kebanyakan itu adalah ke arah makanan. So mungkin mereka mencari resepi ataupun apa-apa yang untuk makan lah. So ini adalah carian sebelum musim bulan puasa lah. So saya tak tahu apa yang akan jadi nanti bulan puasa, kita boleh bincang nanti. Okay. Dan kita tengok, sebelum tu kita tengok dulu penonton kita daripada mana. Kita ada kat sini PJ, kita ada KL, Ceras, Kajang, Shah Alam, Serendah, Ceras, Seri Kembangan, Bangsa. Ini pun
kuarantin. Okay, so saya percaya yang kuarantin ni berada di hotel. Okay. So, kita tak ada daripada Brunei kat sini. Okay. So, kita teruskan. Tadi itu adalah aktiviti yang dilakukan oleh orang Malaysia. Okay. So, sekarang kita tengok apakah topik perbincangan yang mereka cari, yang mereka bincangkan. Okay, yang first sekali, yang paling tinggi topik membincangkan tentang bantuan sara hidup. Maknanya, saya rasalah mungkin rakyat Malaysia pada masa ni telah sangat memerlukan bantuan sara hidup. Maknanya sangat memerlukan duit. So, pencarian tu tentang bantuan sara hidup tu top. Maknanya mungkin concern about money lah. Okay. And then topik yang kedua adalah price produk ataupun senarai harga barang, ataupun berkaitan dengan online banking, online shopping. Okay. So mengikut topik ni mungkin rakyat Malaysia mencari tentang survey tentang harga-harga barang di pasaran. Mungkin mereka ingin shopping, menggunakan online banking dan sebagainya lah. Yang ketiga, Facebook, social group ataupun WhatsApp, web video dan juga WhatsApp dark mode. Ini saya tak pasti dark mode ni apa, tapi dia sekarang ni tengah trending. Okay. So FB social mode maknanya masyarakat Malaysia ni sedang mencari platform untuk bersosial secara online di atas alam maya. Okay, virtual social. Okay, so itu yang top 3. Di tangga ketiga yang paling banyak carian di internet lah. Dan seterusnya YouTube live ataupun game online. Okay. So ini adalah tangga yang keempat. Yang mana mereka mencari YouTube live ataupun mereka menonton YouTube live ataupun bermain game online. Good. So ini trending di Malaysia lah. Dan last sekali dan selepas itu adalah produk. So mereka juga mencari searching about produk. Mereka mencari produk yang berfokuskan adalah produk bayi, produk medical, produk collagen, suplemen, protein dan juga produk kosmetik. Saya pun tak pasti kenapa nak perlukan kosmetik sedangkan kita tidak keluar rumah. Okay. So dan juga produk anti-aging. Itu menarik sekali. Dan ada juga produk sabun. Produk membasuh, Dobby, produk Might. Might ni apa ya? Kalau boleh komen di bawah, boleh tolong saya. Might ni apa ya? Kita nak cakap dia lebih kepada apa? Katil. Might di atas katil, saya tak pasti. Saya pun terfikir-fikir kenapa orang mencari sabun untuk Might sabun. Okay. It's okay. Dan juga sabun untuk eczema. Menarik. Shampoo. pH natural. So itu adalah carian-carian yang antara yang paling tinggi lah. Kemudian kita tengok apa top produk yang rakyat Malaysia sedang cari musim-musim PKP ni, musim-musim lockdown ni. Okay, first carian paling tinggi adalah produk Dettol. Wow, menarik produk Dettol, saya tak pasti kenapa. Mungkin untuk mencuci rumah ataupun disinfect ataupun virus kan. So mungkin Dettol. Dan juga yang kedua adalah produk Nestle. Tangga kedua. Menarik. Produk Nestle. So mungkin orang mencari Milo ataupun susu, saya rasa lah kemungkinan. So anda sendiri mungkin dapat relate lah dengan apa yang saya cerita ni kan.
So yang kedua adalah produk Nestle. Dan yang ketiga, tangga ketiga ini yang memang saya terkejut lah. Produk Amway. Wow. So brand yang ketiga yang dicari oleh rakyat Malaysia pada zaman sekarang, musim sekarang ni adalah produk Amway. Saya cuba tengok apa benda yang khusus yang mereka cari. Rupanya lebih kepada sabun, sabun ataupun shampoo untuk mendobi dan sebagainya. Dan juga ada juga supplementation lah. Okey, dan produk yang ke 1, 2, 3, 4. Produk yang keempat adalah Shaklee yang dicari oleh rakyat Malaysia. Okey, dan yang kelima produk Himalaya. Ini saya tak kenal lah produk apa ni. Himalaya, mungkin sabun barangkali. Okey. So itu di Malaysia lah. So kenapa orang mencari barang-barang tu, itu kita boleh bincang sendirilah. So siapa yang ada pandangan boleh letak di komen, komen banyak-banyak, bagi pandangan anda, okey? Dan kita juga, okey, saya baca dulu komen okey. Microphone, Dasmite. Oh, Dasmite. Apa tu, macam kutu lah kot. Dan roti, dark web. Mikrofon, cuci rumah, lepas tu ada Dasmite. Disinfectant, Maggi, oat, cereal, muesli. Wow. Sabun, yes, sabun. Orang cari produk Amway. Yes, orang mencari produk Amway. Nokza makin ramai mencari sekarang. Ya, mungkin bulan puasa lagi lah. Himalayan salt. Ya, mungkin Himalaya, saya tak pasti. Sekarang orang mencari kurma. So mungkin minggu depan trend akan berubah sebab kita dah masuk bulan puasa, kita akan kurang makan dan sebagainya. So kita tengok. Okay, so ini kita ada masa sikit lagi sebelum kita masuk sesi yang seterusnya, segmen yang seterusnya. Kita minum dulu sikit. Sedap. Ni green tea daripada Vergold. Okay, saya tengok sikit Brunei, jiran kita apakah aktiviti yang dilakukan di Brunei. First kali yang top number one is Netflix party. Apa sebenarnya Netflix party ni? Kat Brunei ni orang suka buat Netflix party. Saya tak pasti, mungkin mereka menonton Netflix secara beramai-ramai. Mungkin. Okay, so dia panggil Netflix party. Saya pasti, saya perlukan orang-orang Brunei untuk komen dekat bawah apa benda Netflix party ni. Okay, dan juga yang kedua, dance, karaoke. Wow, dance and karaoke indoor. Nampaknya orang Brunei ni yang tangga kedua mereka suka melakukan di karaoke ataupun dancing. Mungkin itu untuk mengeluarkan peluh ataupun fitness workout kot. Kita mungkin saya tak pasti. Okay, orang Brunei boleh komen kat bawah sama ada benda ni betul ataupun tidak. Okay, yang ketiga, aktiviti orang-orang Brunei, mereka menonton, saya tak pasti menonton atau mendengar, namanya RTB Live. RTB Live ni apa sebenarnya? Dia agak popular, tangga ketiga. Orang Brunei menonton, membuka RTB Live. Saya tak pasti RTB Live ni apa, so boleh komen orang Brunei kat bawah. Okay, so yang keempat, ini biasa kot. Saya rasa kat Malaysia pun orang buat Zoom meeting ataupun Google Meet. Saya cuba tengok apa yang mereka buat. Rupanya mereka just hang out. Tidaklah ke arah bekerja. Google Meet. Mereka hanya hang out, lepak-lepak online. So ini this is what they do in Brunei lah for previous 4 weeks. Okay. So apa topik-topik yang hangat diperkatakan kalau di Brunei? Okay, first kali yang nombor satu adalah carian tentang song ataupun lirik. So orang Brunei ni dia suka lagu lah. I think dia suka menyanyi. Mungkinlah millennials yang menguasai internet kot di Brunei.
Okay. Yang kedua, episod drama ataupun live show. Oh, okay. So tangga kedua orang Brunei ni membincangkan tentang episod-episod drama ataupun live show yang untuk ditonton. Menarik. Okay, yang ketiga, ya, movie dan filem. Semua top 3 adalah tangga entertainment. So orang Brunei ni memang suka entertainment lah rupanya. Okay, yang keempat. Ini saya rasa ini bukan orang muda lah. Sebab dia carian tentang how to. Bagaimana hendak berkaitan dengan computer skill. How to screenshot, how to use Microsoft Word, how to use video, how to use Microsoft. So mungkin orang-orang generasi X ataupun baby boomers di Brunei mula belajar tentang komputer pada musim-musim lockdown ini. Dan juga ada how to recipe untuk memasak lah. Okay, so itu tangga yang keempat. Dan last sekali di Brunei ni agak beza sikit di Malaysia. Kerana mereka mencari tentang relationship, about yourself, about love, about your children, about family. So mungkin kenapa gelak? Okay, sorry. Baby boomers. Saya tak boleh lah. Saya terbayangkan Gen X ni ataupun baby boomers ni. Dia mungkin menggunakan Zoom kan. Tapi dia tak tahu kat mana nak tekan mic. Tiba-tiba nampak mulut je, mata je. Okay, so kita sambung. Setangga yang kelima tadi, topik ke arah relationship ataupun self, macam mana cakap? Relationship, more to relationship. Love, child, family. Mungkin benda ni saya boleh kaitkan dengan fakta ataupun numbers di China. Di China, apa yang berlaku ketika PKP ni, kadar penceraian meningkat sebanyak 3 kali ganda. Daripada 4.5 juta kepada hampir 15 juta. Itu nanti kita akan bincangkan dalam segmen seterusnya. Okay, so stay tune. So kita dah sampai ke segmen yang seterusnya. Okay, so kita akan jemput guest kita. So, okay, saksikan VT ini dulu. Stay tune. Stay with your pillow and stay tune. Tengok. Nothing good that happens to you if you think it will automatically happen. Nothing. There's nothing, I've never known anybody who just hung around and good happened. You can tell you're on the road to success. It's uphill all the way. There's no coasting on the road to success. There's no, I just think something good could happen to me today on the road to success. It doesn't happen automatically. The only thing that's automatic in your life and my life after we're born is we die. That's automatic. You don't have to work on that. You don't have to go to a class on how do I die. You just die. You understand. You just live long enough and then boom, it's over. You know what I'm saying? The heavenly fat lady sings, it's gone. You're going to die. That's automatic. You don't need to worry about it. You don't need to take a class on it. You don't need to have any instruction on it. You're going to die. That's it. Nothing else is automatic. And your success has to be intentional. You see, 95% of the people who live have good intentions and are never successful. Their good intentions say things like, someday I would like to really add value to people. Someday I'd like to be successful. Someday I'd like to have a lot of money. Someday I'd like to live in a house like that. Someday I'd like to have a car like that. Someday I'd like to know someone like that.
They have good intentions, but they're not intentional. You see, when you become intentional in your life, you don't accept life, you make life. When you become intentional, you take responsibility for where you are and who you are. And you change who you are to make yourself better, and you change where you are to get where you need to go. And that doesn't happen automatically. If you wait for life to be automatic, you will coast. And when you coast, you always go down, never up. No one ever coasted their way to success. I've never heard an interview where somebody was successful and they ask him, how did you get on top of the mountain? I've never heard a successful person say, oh my gosh, I have no idea. I'm so excited. I'm here. Have no idea how I did this. I think it was in my sleep I got here. No. You have to be intentional. Okay, alright. So, okay. Hai, kembali lagi kita ke dalam segmen bersama guest. Okay, so hari ni bersama kita adalah Coach Zul. Saya kenalkan dululah. Coach Zul ni ataupun kita panggil Cik Farazul. So Cik Farazul ni dia punya background daripada bidang sukan ataupun fitness coach. So kita akan berkenalan lebih lanjut nanti. So kita start dulu dengan Cik, apa khabar bang? Boleh dengar ke? Dengar. Alhamdulillah, syukur ya Allah. So mana abang punya life dalam PKP ni? Oh, rasa macam orang pencen duduk rumah aja. Oh, tu nampak happy nampak bahagia Ni nampak ni smart, ini smart. Ini nampak kain melekat. Memang betul-betul pillow talk. Abang ada bantal tak? Okay, alright. So mungkin kita nak tanya sikit lah. Mungkin kita berkenalan dululah. So saya diberitahulah abang pun saya sendiri berasal daripada UM juga kan. Macam abang. So kita sama-sama belajar di UM. So boleh abang cerita sikit tak apa background abang? Bila abang belajar ataupun mungkin abang punya journey lah daripada lepas sekolah dulu, macam mana belajar, ada bekerja ke sambil belajar ataupun ada your financial journey ke yang kita boleh share yang orang tak tahu lagi pasal abang? Okay. Boleh. Tak ada masalah. Rasa macam berada di dalam rancangan ni lah. Rancangan apa? Late Night with Iqbal. Minum dulu. Jadi nama saya Muhammad Farazul Fadli, tapi ramai orang panggil saya Coach Zul. So saya berasal daripada, saya mix. Saya berasal Melaka dan Perlis. So bapa saya orang sebelah utara, mak saya orang Melaka, dan saya berkahwin dengan orang PJ, orang Selangor. So masa habis belajar, saya terus masuk ke Universiti Malaya dalam bidang sains sukan. Dan lepas tu saya keluar, saya belajar dalam 3 tahun macam tu, repeat a few time. Lepas tu as usual lah, repeat kan. Lepas tu masuk ke dah dapat scroll, then kita bekerja lah, kita start bekerja as usual lah, belajar yang rajin, masuk sekolah, dapat result, dapat kerja bagus kan. So dapatlah kerja.
So kerja tu ingatkan boleh dah dapat 5,000 kan, dapat 10,000. Degree sains sukan dapatlah 1,500 atau lah APF so dapatlah 1,300 kan. Rupa-rupanya bekerja dalam bidang sektor, sebab saya bekerja dalam bidang fitness, saya bekerja dalam gym dan gym tu dia punya industri dia adalah kita kena buat sale. Maksudnya kita kena buat servis, kita kena cari klien, kita train klien tu, kita dapat commission. So bila berulang benda tu tiap-tiap bulan, bermaksudnya kalau bulan ni saya buat sale yang banyak, bulan depan back to zero. So maksud dia yo-yo lah, graf tu jadi yo-yo lah. Kalau kita bagus, kita dapat lah kalau banyak, dan kalau kita nama apa tu tak dapat, tak adalah. Tapi dalam keadaan PKP ni, lepas saya dah 13 tahun dalam fitness industry ni, lebih kurang dalam 6 tahun saya bekerja dengan gym, lepas tu saya buat bisnes sendiri, bisnes dalam fitness. Tetapi bila dalam keadaan PKP ni, memang to be honest, saya punya pendapatan fitness saja memang zero. Totally zero. Sebab kita bahagian servis. Bila keadaan servis ni, kita kena jumpa klien one on one. Itu bahayanya servis. Servis ni bila dalam keadaan PKP ni tak boleh nak keluar, tak boleh nak servis klien, memang totally zero lah. Tapi alhamdulillah lah saya ada backup income, saya ada backup business. So tak adalah rasa macam baik. Nampak bahagia je. Happy pasal ini kita panggil pencen muda, pencen awal. So 6 tahun ya rupanya dalam bidang ni, bidang sains sukan ni. 13 tahun. Oh, okey. 6 tahun di gym, lepas tu 7 tahun sampai sekarang ni saya ada company saya sendirilah dalam bidang fitness. Okey, menarik. Boleh tak abang kongsi sikit, mungkin bermula daripada zaman belajar dululah. Apakah abang ada terlibat dengan apa-apa perniagaan ke, ataupun pernah cuba-cuba menjual ataupun apa-apalah yang abang boleh share? Sebab macam zaman belajar orang-orang muda dia nak cari duit, so kita mungkin mencari-cari. So apa pengalaman abang masa tu? Boleh tak kongsi sikit? Kalau ikutkan pengalaman dalam perniagaan, sebenarnya abang berniaga daripada umur 5 tahun. Mak memang ajar abang menjual. Abang buat direct selling dulu. Direct sell. Maksud dia pergi rumah ke rumah. Assalamualaikum makcik, saya ada jual kopok. Tahu tak yang makcik-makcik kadang-kadang pakcik-pakcik yang jual kopok dekat Petronas kadang-kadang. Abang buat macam tu lah. 5 tahun, 6 tahun abang pergi ke rumah-rumah, ketuk lah. Itu abang buat direct selling, jalan langsung. Pengalaman berniaga tu bukan setakat dekat universiti, tapi memang abang daripada kecil lagi dah diajar lah untuk macam mana nak cari income sendirilah. Okay. So kalau boleh tak abang kongsi apa sebenarnya kalau masa zaman-zaman belajar ataupun, yelah saya percaya abang meniaga daripada sekolah lagi kot mungkin. So sebenarnya apa dalam fikiran abang masa tu, masa study tu, apakah pemikiran abang terhadap bisnes ataupun mencari duit ataupun mencari backup plan? Ada tak pemikiran yang abang boleh share? Sebab kadang-kadang orang muda ni dia tidak terfikir untuk benda-benda macam tu tau. Dia kadang-kadang dia ada banyak faktor. Satu faktor luaran dan faktor dalaman. Kalau faktor luaran bermaksud persekitaran lah, termasuk mak ayah kita lah. So specifically memang mak ayah kita lah. Kalau kita dibesarkan memang kita diajar oleh mak ayah kita, jangan mengharapkan diorang punya pendapatan, jangan mengharapkan duit daripada diorang. So anak tu kemungkinan dia akan membesar dengan cara dia pandai berusaha sendiri. Faktor yang dalaman dia sendiri. So kalau student-student, kalau mahasiswa ke yang mana ada yang tengok ni, cuba korang bayangkan rumah tu korang duduk dengan siapa? Dengan mak ayah kan. Duit korang dapat dari mana? Mak ayah kan, semua mak ayah kan. Tapi bila mak ayah PKP dalam keadaan macam ni, ada setengah mak ayah memang pendapatan terjejas. Bila terjejas nak bagi kat anak pun mungkin kurang. So kalau Iqbal tanya abang pasal pemikiran mahasiswa sekarang ni, dia kena think out of the box. Maksud dia jangan hanya faktor luaran saja, kena fikir faktor dalaman yang kita jangan mengharapkan dekat orang lain. Kita sendiri nak kena berusaha untuk buat sesuatu supaya kita ekonomi kita sendiri walaupun dalam usia yang muda, kita kena belajar macam mana cari duit sendiri. Dia lebih nikmat tau kalau kita cari duit sendiri kan, dia lebih nikmat daripada kita terima duit daripada orang. Walaupun di bawah tanggungan daripada mak ayah lah. Saya setuju sebab kebanyakan macam saya kongsi tadi, kebanyakan
rakyat Malaysia ni orang muda lah kebanyakannya mengharapkan faktor lain ataupun buat masa ni bantuan kerajaan lah, bantuan mak ayah dan sebagainya kan. So saya rasa memang kita kena ubah benda tu. Okay, so saya tertarik dengan tadi abang membesar dengan skill direct selling. So kalau kita cakap abang buat bisnes ni memang power lah buat sales. Ya, boleh lah. Tapi okay, ni pelik lah, ni perkara yang menarik lah saya nak cakap. So pada masa sekarang ni kebanyakan aktiviti berkaitan sales ataupun department division berkaitan sales sekarang ni masa kejatuhan. Sebab orang tak boleh nak keluar buat sales. Tak kisah company apa pun, kalau cakap pasal sales, sekarang memang tengah jatuh. Tapi tadi abang sangat bahagia sebab bisnes abang ya mungkin berkembang. So boleh tak abang share apa adakah bisnes abang ni buat direct selling juga ataupun sales pintu ke pintu juga? So boleh tak kongsi sikit? Okay, kalau rasa nak spesifik memang ambil masa. So abang punya recommendation siapa yang tengok ni apa tu, get back to the person yang ajak korang tengok apa Iqbal punya talk show ni kan. Pada pandangan abang lah, kebanyakan orang yang buat sale ni dia punya pendapatan dia orang terjejas disebabkan dia orang based on sale. Buat ada sale adalah income. Kalau tak ada sale tak adalah income. Tetapi ada juga industri-industri dalam sale tetapi dia masih lagi berjalan. Contoh macam bisnes abang sendiri, walaupun bidang fitness abang dia dah zero, tapi bisnes abang satu lagi iaitu abang involved dengan social e-commerce. So siapa-siapa yang first time tengok kat sini, korang kena faham apa tu social e-commerce. So abang involved dengan social e-commerce. So kalau Iqbal tanya abang, terjejas ke kita panggil pendapatan dan sale orang-orang yang sekarang ni adalah bergantung kepada apa jenis produk yang dia jual. Contoh dia macam kena faham, ada setengah orang dijual produk yang trending, dia trend. Contoh dia sekarang semua orang duk jual emas. Tapi bila dah habis dah COVID ni, mungkin orang dah tak pakai dah, ikut trend. Ataupun tudung, orang duk jual tudung kan. Tengoklah ada baru-baru ni kita dengar ada kita punya seorang selebriti fashion icon ni kan, dia punya business pun dah jatuh kan. So your product is very very important. Macam abang punya business, produk abang adalah produk yang kita panggil repeat sale. Abang ada jual ubat gigi, abang jual sabun, abang jual shampoo. So macam Iqbal cakap tadi kan, ramai orang tengah cari benda-benda. Ya, sebab COVID ke tak COVID ke, orang pakai sabun, orang gosok gigi. Besok pagi Iqbal bangun tidur, Iqbal gosok gigi tak? Mesti lah. Wajib. So bayangkan kawan abang jual kereta habis. Walaupun kereta mewah sekalipun, kereta murah sekalipun habis. Bayangkan ada seorang kawan abang, dia rumah 500,000, rumah dekat 1 juta pun ada. Dia cakap, oh Alhamdulillah ada orang booking 200. Logik tak? Booking rumah 200, selalunya rumah 500,000, rumah 100 juta, booking beribu-ribu. Tapi disebabkan desperate. Siapa? Orang tak berani nak beli rumah sekarang dan bank pun tak berani nak bagi, kita panggil apa? Nak bagi loan. Sebab tu kalau pemilihan produk sangat penting. Produk kena produk yang kita panggil produk keperluan. Produk yang orang pakai everyday. Jangan pilih produk yang orang tak pakai everyday lah. Itu pandangan abang lah. Okay, menarik. So, okay, kita dah sampai ke segmen supper break. So, kita layan dulu. Okay, VT untuk segmen ni. Okay. So mungkin tak ada apa ni
kita punya VT kot. Tapi tak apa. Kita masuk segmen yang terusnya. So kita segmen supper break. Okay, so segmen ni yang mana kita akan sama-sama supper. Okay, so saya malam ni saya punya supper seaweed daripada Virgol. So kita tengok apa dia punya. So seaweed. Dia macam keropok tapi dia seaweed. Sedap. Okay. So abang ada apa-apa supper untuk dikongsi? Okay, siapa yang nak dapatkan seaweed supper kita malam ni, boleh dapatkan pada orang yang kongsi link anda. Tapi nak rasa ni seaweed rumpai laut, sedap. Okay abang, Coach Zul ada nak kongsi apa-apa supper ke kat sana? Sedap pula. Okay. So, kita teruskanlah untuk segmen. Dengar ke kat sana? Dengar. Okay. So apa? Ada siapa ke nak share? Siapa? Tak malam-malam abang tak makan siapa. Badan panas abang selalu makan ni minum air apa nama tu ni dengan panas, badan panas. Ciasid apa? Sebab PJ panas. So abang selalu minum malam ni panas. Masuk lagi satu. Sini nyamuk banyak sangat Abang kena malam kan. Banyak sangat nyamuk. So abang selalu ni, abang suka ni. Tu apa tu? Ini spray. Spray nyamuk. Nyamuk banyak sangat. Tu. Okay. Tak suka malam ni. Kalau kita berminat untuk barang tu macam mana nak cari bang? DM. Kontak 89627255. Ting. Okay. So kita teruskan segmen kita supper break. So abang setuju tak kalau kita kata setiap apa yang berlaku dalam dunia ni dicipta ada kepentingan masing-masing. Maknanya ada kepentingan untuk satu sama lain. Maknanya kita kena percaya we are worth it. Tuhan menciptakan ada nilai. So kita ni bernilai tinggi. So jangan merendah-rendahkan nilai kita. Okay. So dan golongan yang bersyukur yang paling dicintai Tuhan kan. Orang yang bersyukur lah. Orang yang bersyukur ni yang paling dicintai Tuhan. So kita ni dekat mana? Musim-musim PKP ni kita dekat mana? Kita orang yang bersyukur ke ataupun kita jatuh kat orang yang sedang whining ataupun apa dalam bahasa Melayu dia? Mengkomplain lah. So Tuhan lagi suka orang yang bersyukur. So persoalan dia, kita ni di mana? Sebab saya tengok lah, dia langit tau, langit, alam semua jadi, laut-laut setelah 2 bulan manusia tak keluar, langit mula jernih, mula alam sekitar mula ni. Di India, Gunung Himalaya setelah 30 tahun baru nampak, baru kelihatan. Dan di Melaka pun ada Sungai Melaka kan, dah mula jernih. So sebab mana alam mungkin mensyukuri apa yang terjadi ni. So macam mana dengan kita? So benda ni reflect juga kerjaya kita, income kita, macam mana pemikiran kita. So abang, saya nak minta apa kalau abang untuk Coach Zul, Coach Farazul untuk menasihati diri abang yang 15 tahun yang lepas,
Aman nak cakap apa? What would you say? Supaya boleh dikongsi lah untuk kita semua. Untuk nasihat pada diri abang 15 tahun yang lepas. Farazul yang dulu. Okay, Farazul yang dulu bukan yang sekarang Okay. Cerita dia pada pandangan abang lah. Pada pandangan abang sebenarnya dalam kehidupan kita ni kita perlu ada guru. Maksud dia bila kita belajar Inggeris kita ada guru. Kalau kita belajar PJ kita ada guru. Kalau kita belajar bawa kereta kita ada guru kan. So dalam kehidupan pun kita akan ada guru. Life guru lah. Maksud dia lepas habis belajar, masa tu abang tak ada guru. Maksud dia tak ada orang ajar abang apa patut orang buat lepas tu. Yang kita tahu belajar rajin, masuk sekolah, dapat result bagus, dapat kerja bagus. Itulah memang trend. So abang tak ada guru. So abang rasa kalau untuk siapa yang tengok ni, abang rasa first thing first you need to find guru. Okay. And you need to know what exactly you looking for in your life. Benda tu kena faham. Dan you kena, sebab bagi abang degree yang terbaik adalah degree di jalanan. Degree di jalanan. Sebab apa degree di jalanan? Kerana di jalanan itulah kita belajar. Banyak benda kita belajar. Itu nombor satu. Maksudnya kita kena find a guru dan purpose dalam hidup kita. So yang kedua adalah apabila abang belajar, sekarang ni abang belajar bahawa dalam kehidupan kita ni, kenapa kita patut bersyukur dan ada setengah orang yang tak pandai bersyukur. Salah satu sebab dia adalah dia di stage yang mana, pemikiran dia dalam stage yang mana. Ada setengah orang ni dia adalah growing stage, dia grow. Maksud dia step up to one stage to another stage. Dia nak improve diri dia. Yang kedua adalah more to management stage. Dia rasa dia tak nak go for growing stage. Dia hanya stuck dekat management stage. Maksud dia hanya tak apalah punya aku ada ni cukup je lah untuk diri aku. Ni management stage. Ketiga adalah blaming stage. Blaming ni dia suka blame orang. Macam keadaan sekarang PKP sekarang, dia blame kerajaan lah, dia blame tu lah, blame ni lah, dia blame everybody. Ni nombor 3. So nombor 4 adalah apabila dia quitting. Maksudnya dia quit life dia. Entahlah nak jadi apa pun jadilah. So kalau Iqbal tanya abang pasal zaman sekarang ni dalam keadaan PKP ni, bagi abang nak berada di dalam management and growing stage. Kalau tak ada management pun tak boleh juga, kena manage juga, nak kena maintain apa yang kita ada dan growing. So bila abang tengok dalam keadaan sekarang ni, baru-baru ni abang tengok berita Kelang, Sungai Kelang for the first time air dia dah makin cantik. So bermaksud kat sini, kita sebagai seorang manusia jangan pandang everything tu negatif je, dia kena fikir positif juga. So kalau kita tengok dekat sini kan, ramai orang sekarang berpusu-pusu tengah mencari untuk meningkatkan taraf kewangan dia. Barulah dia sedar yang kalau aku kerja dapat duit, tak kerja tak dapat duit. So dia looking for, macam abang highly recommend siapa yang tengok ni, looking for a passive income. So abang rasa happy sekarang ni, walaupun zero income dalam abang punya business, tapi dalam keadaan PKP ni, abang dah pandai dah nak order nak guna online. Abang dah tahu dah, sebelum ni tak berapa nak tahu sangat. So banyak kita belajar. Nak kata masak tu tak berapa sangat lah. Tapi bila duduk rumah ni ada benda-benda yang kita belajar. Contoh dia macam to be honest, sebelum ni jarang dapat semayang berjemaah. Tapi sekarang alhamdulillah dapat semayang berjemaah. So sebenarnya kita sebagai seorang manusia kena tengok setiap cabaran tu ada peluang-peluang yang kita boleh gunakan sebenarnya. So sebab tu kalau orang yang dengar ni semua ni, jangan negatif sangat. Look for guru, life guru yang dia boleh ajar kita how to be positive in your life lah. Itu abang punya pandangan abang. Okay, menarik. So untuk pengetahuan semua lah, Encik Farazul ni, Coach Farazul ni telah pada saya lah personally berada di dalam stage yang satu kejayaan lah dalam kehidupan dia. So menjadi satu contoh untuk kita lihat juga. Sebab kita boleh tengok sendiri dalam dunia ni sekarang, orang mengalami depresi antarabangsa. Satu dunia sedang depresi. Tapi tengok orang-orang macam Coach Farazul ni, happy, bahagia. So saya percaya ini adalah apa yang di dalamnya lah. So orang-orang macam ni lah yang kita tengok, kita nak ikut dia punya nasihat dia. Okay. So mungkin itu setakat tu je kita punya live show hari ini. So kita akan datang, kita akan kupas lagi topik-topik yang lebih menarik dan kita akan jemput lagi guest-guest yang lebih mantap, yang best. So stay tune dan terima kasih kepada guest kita hari ini, Coach Zul. Terima kasih dan juga dari jauh. Dan kepada semua, jangan lupa tunggu untuk next
live show, stay tune. Okay, bawa pillow anda dan datang lagi. Tengok lagi. Jangan serik. Okay, dan promote kepada kawan. Ajak kawan-kawan lagi. Dan jangan lupa apa-apa yang anda tak faham ataupun apa-apa yang anda nak beli ke tadi, so refer kepada orang yang hantar link anda, hantar link kepada anda. Okay, so selamat malam dan stay home, stay safe, jaga diri, kita jaga kita. Okay, thank you, see ya. Okay, alright. Oi, abang dah biasa masuk show ni.